Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan MyDOM News edisi Oktober 2021. Seramai 53 orang nelayan telah menerima lesen sampan khas di Umbai Melaka pada 2 Oktober 2021. Majlis 3 dalam 1 itu turut menyalurkan bantuan speks aquaculture kepada 18 orang nelayan dari daerah Melaka Tengah dan bantuan projek dana jaminan makanan DJM. Majlis tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah bersama Ketua Setiausaha Mafi yang berbahagia Datuk Aslina binti Abdul Hamid dan Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli. Keseluruhan, seramai 46 orang peternak dan nelayan telah menerima bantuan yang bermanfaat ini dengan jumlah peruntukan sebanyak RM1,237,101. Objektif bantuan ini adalah untuk memastikan Key Performance Index data pengeluaran ikan makan negara tercapai khususnya bagi negeri Melaka yang mensasarkan 4,000 tan metrik bagi tahun 2021. Selain itu, bantuan ini juga secara tidak langsung dapat membantu peternak-peternak aquaculture negeri Melaka untuk terus berdaya saing dalam bidang aquaculture. Manakala bagi program DJM pula, ia bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan juga menggalakkan pengeluaran hasil sektor pertanian organik yang berkualiti serta selamat untuk dimakan bagi menampung keperluan bekalan makanan harian. Peruntukan sebanyak RM334,500 telah disalurkan kepada negeri Melaka di bawah DJM bagi My Komuniti Perikanan tahun 2021. Seramai 109 orang penerima yang terdiri daripada komuniti nelayan layak menerima bantuan ini. Turut hadir sama pada program ini adalah YB Datuk Nur Hizam bin Hassan Bakti, Esko Pertanian Negeri Melaka bersama Encik Muhammad Fauzi bin Salihun, Pengarah Perikanan Negeri Melaka. Gugusan Kepulauan Melaka dikelilingi oleh 7 buah pulau yang memiliki keunikan khazanah lautnya yang tersendiri, iaitu Pulau Besar, Pulau Serimbun, Pulau Lalang, Pulau Dodol, Pulau Nangka, Pulau Hanyut dan Pulau Undan. Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Perikanan Negeri Melaka telah mengenal pasti 3 perairan pulau yang dicadangkan untuk diwartakan sebagai kawasan taman laut, iaitu perairan Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol, iaitu 1 batu nautika dari pantai. Ketiga-tiga perairan ini dicadangkan untuk diwartakan sebagai taman laut di bawah Seksyen 41 Akta Perikanan 1985, Akta 317. Melalui perwatan ini, kelestarian kepelbagaian biodiversiti marin di kawasan perairan negeri Melaka akan terjamin serta menyumbang kepada obligasi negara di peringkat antarabangsa iaitu Aichi Biodiversity Targets di bawah Convention on Biological Diversity. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh DOF pada tahun 2018 di perairan Melaka, terdapat 81 spesies karang keras telah dikenal pasti dan 5 daripadanya adalah spesies karang yang telah disenaraikan sebagai spesies yang terdedah kepada kepupusan dan telah disenaraikan di bawah IUCN Red List. Sebanyak 19 spesies karang lembut yang berwarna-warni dari spesies Gorgonian terdiri daripada 7 koloni dan 10 jenis telah dijumpai di 6 buah pulau tersebut. Terumbu karang secara semula jadinya berfungsi sebagai kawasan perlindungan dan nursery untuk juvenil hidupan marin sekaligus akan menyebabkan berlakunya peningkatan populasi hidupan marin di kawasan tersebut. Penghijrahan keluar hidupan marin akan berlaku sama ada bagi mendapat ruang yang lebih atau habitat yang berbeza untuk proses tumbuh saran. Limpahan keluar spillover sumber marin dari taman laut akan menyumbang kepada peningkatan populasi hidupan marin di luar kawasan dan seterusnya menyumbang kepada stok perikanan negara. Melalui usaha perwartaan ini, DOF berharap dapat memastikan kelestarian sumber perikanan dan biodiversiti marin di kawasan tersebut. Kawasan yang akan diwartakan hanya perairan pulau, manakala daratan akan kekal hak milik pemilik asal. Namun penyediaan kemudahan asas seperti jeti, tandas, bilik persalinan pakaian dan lain-lain keperluan perlu disediakan oleh pihak DOF di atas tanah daratan pulau taman laut bagi memberikan keselesaan kepada pengunjung dengan menggunakan peruntukan tabung amanah taman laut dan rizab laut persekutuan. Tatkala sedang kusyuk berada di pantai Port Dickson pada hujung minggu, sekali lagi pengunjung terkejut dengan kemunculan anak-anak penyu keluar dari sarang di pantai Bagan Pinang, Negeri Sembilan pada 2 Oktober lalu. Anak-anak penyu karah yang baru menetas ini telah dijumpai oleh Encik Jamil pada pukul 11 pagi dan bertindak pantas dengan mengutip lebih kurang 46 ekor anak penyu yang masih hidup dan dilepaskan sendiri ke laut, amatlah terpuji dalam usaha segera menyelamatkannya. Bertindak atas aduan ini, pihak DOF Negeri Sembilan bersama Encik Isyamuddin Abdul Manap, salah seorang pemungut telur penyu berdaftar, telah menjalankan pemeriksaan terhadap sarang tersebut dan menjumpai 2 ekor anak penyu yang mati dalam pasir serta 48 biji telur yang masih belum menetas. Kesemua telur itu dibawa ke Glory Beach Resort untuk dieramkan. Pihak DOF merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada orang awam yang turut berganding bahu untuk memelihara penyu Port Dickson agar populasinya tidak diancam kepupusan pada generasi akan datang.
Sebagai kesinambungan program Mafi Prihatin yang dilancarkan di peringkat Mafi pada 12 Ogos lalu, sebanyak 30 lagi bakul bantuan makanan Mafi Prihatin telah diserahkan kepada kumpulan sasar di Pusat Taman Laut Tioman, Pahang pada 2 Oktober 2021. Penyerahan bantuan ini telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Salihuddin bin Saleh, Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC, merangkap Presiden Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik. Turut hadir ialah Pengarah Perikanan Negeri Pahang, Encik Abdullah Jaafar. Pertemuan dengan penduduk setempat turut memberi peluang kepada penjawat awam menunjukkan empati kepada penduduk tempatan yang terkesan dengan PKP yang masih berkuat kuasa. Justru aktiviti ekonomi masih terhad dan menyulitkan kehidupan. Penyu dilihat berpotensi dijadikan sebagai tarikan di Kepulauan Mersing memandangkan kesemua 13 pulau di perairan berkenaan yang diwartakan sebagai taman laut sering menjadi kawasan pendaratan hidupan liar itu. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Datuk Samsul Bari Jamali berkata, Jabatan Perikanan Negeri Johor sentiasa giat melakukan konservasi terutama membabitkan spesies penyu mendarat iaitu penyu agar dan penyu kara. Pihak DUF Johor akan mengeluarkan lebih banyak lesen memindah atau memungut telur penyu yang dapat menjadi sumber pendapatan baru kepada penduduk kampung. Ya. So alhamdulillah dengan peruntukan yang kerajaan negeri bagi 200,000 tu, insya-Allah akan lebih banyak lesen kita akan keluar untuk pemungut telur lah, dan akan lebih banyak telur yang kita akan pungut. Kita akan bagi prioriti kepada orang pulau lah yang biasa duduk di pulau ni, mereka lebih mengetahui tentang di mana tempat sebenarnya penyu tu dia mendarat. Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli telah melakukan sesi lawatan kerja ke DK Naval Technologies Johor pada 3 Oktober 2021. Tujuan lawatan ini adalah untuk melihat proses pembuatan kapal pukat Jerut yang selari dengan program pemodenan dan mekanisasi vesel tangkapan ikan. Pembangunan industri perikanan pantai menerusi program pemodenan vesel ini dapat menggalakkan penggunaan peralatan mesra alam dan meningkatkan mekanisasi peralatan tangkapan vesel di Zon A dan Zon B. Selain itu, ia juga membuka peluang nelayan tradisi di Zon A dan Zon B menaik taraf dan memodenkan vesel, mekanisasi, peralatan tangkapan yang lebih efisien dan mesra sumber, peningkatan aspek keselamatan dan peningkatan kualiti hasil tangkapan. Dengan wujudnya pemodenan dan mekanisasi ini, ia dapat mengurangkan kebergantungan penggunaan kru bukan warga negara bekerja di atas vesel penangkapan ikan tempatan dan meningkatkan lagi jumlah pendaratan ikan bagi tujuan bekalan makanan, seterusnya pendapatan nelayan. Sebelum itu, beliau turut berkesempatan melawat ke Pejabat Perikanan Negeri Johor dan disambut baik oleh Pengarah Perikanan Negeri Johor, Encik Haji Zainuddin bin Abdul Wahab bersama Pengarah Bahagian Kejuruteraan, Encik Abdul Halim bin Marzuki. Sesi perjumpaan kali ini melibatkan seramai 60 orang kaki tangan negeri dan daerah bagi melihat fasiliti dan membincangkan perkara berbangkit yang berkaitan perikanan di negeri itu. Dalam sesi kali ini, beliau turut memberi amanat dengan menekankan aspek pengembangan di peringkat daerah dan negeri bagi membantu permasalahan kumpulan sasar di lapangan. Antara amanat beliau pada sesi kali ini adalah mengembalikan sektor ikan hiasan sebagai salah satu sektor utama akuakultur di negeri Johor, memperkasakan industri akuakultur Johor terutamanya kupang dan kerang, menangani isu kumpulan sasar terutamanya isu lesen nelayan sampan yang telah beroperasi lebih 10 tahun tanpa lesen sah, menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan negeri bagi memastikan peruntukan kerajaan negeri untuk pembangunan sektor perikanan terus, memastikan visibiliti dan kefusian Jabatan Perikanan bagi mewujudkan kepentingan jabatan dalam industri, memperkasakan pengetahuan asas perikanan seperti pengetahuan akuakultur bagi semua kaki tangan dan menekankan prinsip amanah dan berintegriti dalam menjalankan tugas. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat.